Okay, now cikgu akan kongsikan tips menjawab. Okay, tips menjawab bagi kertas 2 biologi. Tips umum. Tips umum ni adalah tips yang boleh kamu amalkan dalam semua paper, hampir semua paper lah, sebab kita boleh apply. Okay, okay, so ada beberapa tips. Okay, so yang pertama adalah tips untuk memahami kehendak soalan. Yang pertama, calon mesti faham kehendak soalan. Dia kena baca soalan tu dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Apakah intention dia ataupun kehendak soalan tu? Soalan tu nak kita jawab tentang apa? Nanti saya akan tunjukkan bila kita buka soalan nanti, saya akan tunjukkan kat manakah kehendak soalan tu. Okey, itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua adalah kenal pasti kata tugas. Mengenal pasti kata tugas. Okey. So kita tengok ini adalah soalan yang kita akan gunakan sebentar lagi. Okey, sebagai contoh soalan ini Okey, contohnya soalan ini. Rajah 1 menunjukkan satu tumbuhan daratan dan keratan rentas daun tumbuhan tersebut. Okay, diagram 1 shows a terrestrial and a cross section of leaf of the plant. Okay, dia belum pergi soalan lagi, itu baru statement, itu stimulus. So kita tengoklah gambar dia ada tanah, ada PQR, ada phloem, ada stomata. Okay, kemudian barulah kita pergi kepada soalan. So soalan yang pertamanya adalah namakan. Okay, so namakan ini adalah dia punya kata tugas. Very good Oviga. Sangat aktif Okay, so namakan ini adalah task word ataupun kata tugas. Okay, struktur ni adalah kehendak soalan. Kehendak soalan. Okay, jadi kehendak dia adalah dia nak tahu tentang struktur. So apakah P, apakah Q. So namakan kata tugas ni adalah aras rendah. Iaitu pengetahuan, mengetahui. Okay, so macam tu kita nak kenal pasti soalan. Kita tengok pula contoh soalan lain. Kita tengok soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan lengkung pertumbuhan. Okay, lengkung pertumbuhan bagi satu tumbuhan. Okay, dia ada A, B, C dan juga D. Okay, so soalan dia, apakah jenis tumbuhan? So apakah ni adalah kata tugas dia. Okay, jenis tumbuhan adalah kehendak soalan dia. Yang mengalami lengkung pertumbuhan itu. So ini pun adalah kata tugas aras rendah. Itu melibatkan mengetahui, maksudnya berbentuk fakta. Sama juga dengan yang kat bawah ni. Berikan. Berikan ini adalah kata tugas. Okey, contoh tumbuhan adalah kehendak soalan. Jadi bila kita tengok soalan tu, kita kena kenal pasti. Kena kenal yang mana arahan dia. Kata tugas ni arahan lah. Dan kehendak soalan tu, apakah skop jawapan yang kita kena berikan. Okey, itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga. Okey, tips yang ketiga, rancang jawapan dengan teliti. Okey, rancang jawapan dengan teliti. Okey, so apa yang saya maksudkan dengan rancang jawapan yang teliti? Okey, rancang jawapan yang teliti ni, saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar cikgu, okey, supaya mengamalkan kaedah ini. Okey, apa kaedahnya? Okey, kalau boleh tak wajib lah. Kalau boleh, sediakan highlighter. Kalau tak ada highlighter, pakailah pen. Okey, so yang pertama, bila kita tengok soalan tu, bila jumpa soalan, kita cari apakah soalan tu cerita tentang apa. Okey, Rajah 1 menunjukkan satu tumbuhan daratan. So kita highlightkan tumbuhan daratan. Okey, okey, ini ada berkenaan tumbuhan daratan.
Okey, keratan rentas daun. Jadi keratan rentas adalah keratan rentas daun. Okey. Yang kedua, okey, sebelum kita nak cerita tentang rancang jawapan tu, ini adalah salah satu kaedah untuk merancang juga. Okey, bila kita nampak ada label-label yang tidak bernama, unknown label, kita conteng dulu dekat kertas soalan tu. Okey, kita namakan dulu kat sini. Kita conteng dulu. Okey, P tu apa? Okey, contohnya Omega tulis chloroplast. Okey, Q pula adalah mesofil palisade. Okey, dan R pula adalah R ni apa? R ni dia duduk dalam bentuk yang hampir bulat ni. R ni duduk dalam bekas yang hampir bulat. Lepas tu kat bawah dia ada flowworm. So atasnya adalah R apa ni agak-agak? Lawan kepada flowworm. So aklili, bagus. Xylem. Ni kita tak jawab lagi soalan. Maksudnya ini gambar ni kita namakan dia sebagai stimulus. Stimulus. Kalau belajar tingkatan 4, bab 12, okey, stimulus adalah rangsangan. Okey, jadi bila kita tengok gambar ni, stimulus ni akan merangsang daya ingatan kita. Okey, jadi bila dah nampak gambar tu, labelkan dulu supaya apa? Supaya senang kita nak jawab soalan kat bawah ni. Jadi bila dah ada label kat atas tu, just pindahkan sahaja yang atas tu pergi ke bawah. Okey, itu yang saya maksudkan sebagai rancang jawapan dengan teliti. Kalau soalan nombor 1 ni senanglah. Sebab soalan dia adalah berbentuk fakta. Tak perlu kita susun-susun. Tapi kalau melibatkan soalan yang beraras lebih tinggi, mungkin kita kena susun-susun dulu apa yang kita nak ceritakan. Nanti bila sampai dekat part yang saya nak cerita khusus nanti, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak rancang jawapan tersebut. Okey. So itu tips yang ketiga. Okey, tips yang keempat. Okey, tips yang keempat adalah cari kata kunci. Kita nak cari kata kunci. Apakah keyword terhadap soalan yang ditanya? Okey. So yang saya suruh highlight tadi tu lah keyword. Okey, daripada soalan nombor 1 tu keyword dia adalah soalan tu adalah berkenaan dengan tumbuhan darat. Okey, kalau soalan rajah 1 ni, soalan A2, okey. So kat sini dia ada kata tugas. Okey, kehendak soalan dia adalah urutan yang betul. Okey, keyword dia adalah aras organisasi. Okey. Jadi ini adalah kata tugas. Ini kehendak soalan. Okey. Yang kat sini adalah keyword. Okey. Kata kunci. Ataupun KK. Okey, sama juga kat sini. Terangkan ni adalah kata tugas. Okey, manakala organel P adalah kehendak soalan. Okey, dan banyak tu adalah keyword dia. Okey, kata kunci dia. Kita nak jawab tentang apa? Tentang organel P yang banyak. Okey. So kena cari kata kunci. Ini kena kemahiran lah menentukan kata kunci tu apa dia. Okey, yang kelima. Okey, tips yang kelima adalah perhatikan gambar rajah. Yang saya maksudkan kat sini gambar rajah adalah stimulus. Okey, so stimulus ni mungkin boleh jadi gambar rajah, boleh jadi graf, boleh jadi jadual, boleh jadi petikan. Jadi sebarang bahan yang disertakan bersama dengan soalan itu adalah dianggap sebagai stimulus. So soalan nombor 1 ni stimulus dia adalah rajah 1.
Okey. Manakala soalan nombor 2 ditunjuk rajah 2, gambar graf lengkung ni. Okey. So itu adalah gambar rajah. Kenapa saya kata kita kena perhatikan gambar rajah? Perhatikan ni menggunakan semua deria yang ada, pemerhatian. Okey, sebab apa? Dalam biologi, setiap gambar rajah, setiap stimulus yang diberi adalah berkaitan dengan soalan. Saya selalu dengar rungutan daripada pelajar-pelajar, subjek bio ni susah nak skor. Sebab apa? Sebab apa yang dia baca tak sama dengan apa yang keluar. Okey? Tak sama macam subjek lain, sejarah. Kalau itu yang kita hafal, itulah yang kita keluar, yang kita luahkan, yang kita tulis. Okey? Tetapi harus diingat, biologi adalah tentang kehidupan. Dan kehidupan ni tak sama. Apa yang berlaku dalam badan saya tak sama dengan apa yang berlaku dalam badan pelajar-pelajar sekalian. Mungkin kalau kata kena cucuk dengan vaksin, ada orang bila cucuk vaksin dia tak ada apa-apa. Body dia relax saja. Tak sakit tak apa. Ada orang yang kena cucuk vaksin, suntikan, dia sakit dekat bahu, bengkak kat bahu dia. Ada orang yang kena suntikan vaksin, dia jadi demam-demam, sakit badan. Jadi berbeza tindak balas antara satu sama lain. Jadi sebab tu soalan dalam biologi dia tak boleh keluar sebiji-sebiji macam yang ada dalam buku teks, dia ikut kepada soalan. Okey, jadi soalan dia, kalau soalan satu dia dah tulis dah ke atas, jadi kena perhatikan berdasarkan diagram rajah satu. Jadi kita mesti rujuk gambar yang diberikan. Jadi jawapan tu mesti mengikut gambar yang diberikan. Okey, sama juga dengan soalan nombor 2. Okey, mesti rujuk kepada gambar yang diberikan. Kalau B, dia dah bagi tahu, nyatakan. Okey, berikan satu contoh tumbuhan yang dinyatakan dekat 2A. 2A ni, soalan 2A ni merujuk lengkung ke atas. Jadi soalan nombor 2 ni pun merujuk kepada lengkung yang di atas. Jadi that's why dalam biologi sangat penting gambar rajah. Sama juga dengan soalan nombor 3 ni. Berdasarkan rajah 3. Bukan dia tanya berdasarkan pengetahuan anda. Kalau dia tanya berdasarkan kepada pengetahuan anda, maksudnya jawapan tu memang boleh copy sebiji-sebiji lah yang ada dalam buku teks. Hafal je. Photostat lah, dia macam photostat. Kamu salin je. Okey. Tapi dalam biologi tak akan jadi macam tu. Sebab bila kamu jadi doktor, okey, takkan kamu nak rawat pesakit tu berdasarkan apa yang ada dalam buku. Sebab setiap pesakit tu tak sama dia punya simptom dia. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau semua penyakit tu kamu rawat sama saja, jadi efek dia takkan sama lah. Okey. Sebab orang ni sakit demam panas, orang ni selsema, orang ni sakit urat, macam tu. Okey. Tips umum yang keenam adalah menjawab soalan dengan ayat yang lengkap. Okey, gunakan ayat yang lengkap. Jangan guna ringkasan. Okey, jangan guna ringkasan. Tapi kalau bab nama, contoh yang pertama, kalau guna nama, namakan struktur K dan juga N. Tuliskan nama penuh dia. Contoh dia K ni apa? Cuticle. Okay, L ni adalah mesofil palisade. Okey, kat sini K adalah cuticle. N adalah sel pengawal. Okey, jangan pula kamu tulis SP. SP tu apa? Tak boleh, kena ayat yang lengkap. Okey, nanti bila dah jumpa sampel-sampel soalan nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail lah tentang jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, so itu 6 tips umum yang pelajar kena aplikasikan, belajar-belajar untuk
aplikasikan. Okay. So saya tengok dekat bahagian info message ni sangat-sangat aktif bagi jawapan semua. Okay, very good Bakal yang macam ni lah saya seronok nak handle bila ramai yang sangat aktif. Walaupun dia tak bersuara tetapi tangan dia aktif menaik. Okay.